وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sidang penonton Al-Kuliah pada petang ini, khususnya kepada sahabat Al-Kuliah yang telah mendaftar dengan ELK daftar yang seperti mana tertera di bawah skrin TV sekarang ini, di mana Al-Kuliah mengalu-alukan anda untuk bersama-sama dengan rancangan ini dengan mendaftar menerusi ruangan yang disediakan, dan anda akan berpeluang untuk mengikuti Al-Kuliah secara langsung apabila Al-Kuliah bersiaran di tempat anda, dan anda akan dijemput sebagai penonton. Jadi jangan lepaskan peluang ini dan sama-samalah berdaftar menerusi ELK daftar EL 195-800-10114111 seperti mana yang tertera di bawah kaca TV anda. Baiklah, untuk pengetahuan anda, saya dimaklumkan bahawa setakat ini telah 2,000 orang yang menjadi sahabat Al-Kuliah dan penyertaan anda dialu-alukan. Alhamdulillah. Dan pada petang ini, insya-Allah kita akan membincangkan tajuk iaitulah media dan dakwah. Dan bersama-sama dengan saya, dua orang ahli panel yang begitu hangat di media, sama ada media elektronik ataupun media cetak. Dan saya perkenalkan yang berbahagia, yang berhormat, Datuk Dr. Masyita Ibrahim, Setiausaha Parlimen di Jabatan Perdana Menteri. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kerana dalam kesibukan Datuk menjalankan tugas masih sudi untuk meluangkan masa bersama-sama kami di Al-Kuliah. Bagaimana baling agaknya ada ancaman banjir, Datuk? Sedikit je. Sikit ya, insya-Allah. Semoga semuanya akan selamat. Dan gandingan yang berbahagia Datuk pada petang ini, yang berhormat Datuk pada petang ini ialah yang berbahagia Sahibus Samaha Al-Fadil Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, Mufti Kerajaan Negeri Perlis. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum. Terima kasih kerana sanggup datang daripada jauh. Sama. Dan agaknya keletihan tu mesti belum habis lagi. Dan insya-Allah anda juga, kalau tak silap saya, dibenarkan atau diberi ruang oleh penerbit pada petang ini untuk bersama-sama dengan kami dan melalui perbincangan dengan menelpon pada talian bebas tol yang tertera di TV, kaca TV anda. Baik, untuk terus pada topik perbincangan kita pada petang ini, Datuk. Kita teruslah kepada apa yang dimaksudkan dengan media ni. Media dalam arti kata yang luas sebagai secara umumnya alat perantara untuk perhubungan. Tapi pada petang ini kita akan menjurus pada media massa, iaitu media cetak dan media elektronik, dan peranannya dalam dakwah. Kerana kita tahu bahawa di zaman Rasulullah tak ada TV, tak ada internet, tak ada radio. Tapi pada hari ini perkara itu menjadi biasa. Dan bagaimana agaknya umat Islam mengambil kesempatan ini, Datuk, untuk dijadikan sebagai media, sebagai medium untuk menyebarkan dakwah. Silakan, Datuk. Terima kasih bagi pengurusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Dan gandingan panelis pada petang ini, Sahibus Samaha Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, dan para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Kita pada hari ini nak membincangkan tentang media, betapa pentingnya media. Kalau tadi yang berbahagia pengurusi memberi definisi media itu sebagai satu alat ataupun satu perantara untuk menyampaikan maklumat ataupun mesej, ianya sebenarnya bertepatan dengan kehendak Islam itu sendiri apabila Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis, "Balligh anni walau ayah." Maknanya apa yang kita dengar daripada Nabi SAW menjadi tanggungjawab umat Islam untuk menyampaikan kepada orang lain walaupun sepatah perkataan. Bermakna tanggungjawab untuk berdakwah ini adalah tanggungjawab kepada semua orang Islam. Cuma bagaimana dan kita kata kreativiti untuk menyampaikan dakwah itu sudah tentu berbeza daripada zaman dahulu dengan zaman sekarang. Betul kita kata di zaman Nabi SAW tak ada yang canggih-canggih, tak ada TV, tak ada media elektronik. Tetapi kita jangan lupa ya bahawa media ni dia tidak terhad setakat perkara-perkara yang contemporary yang kita katakan media elektronik apa semua ni. Dia juga ada media yang zaman dahulu digunakan oleh para sahabat, di mana media dahulu digunakan ialah sahabat sendiri. Para sahabat sendiri yang bergerak untuk menyampaikan maklumat. Mereka ini yang menjadi TV yang bergerak. Mereka ini yang menjadi penyampai yang bergerak.
Ya, kalau sekarang ini dengan kecanggihan yang ada, kita mungkin macam kita berada dalam Al-Kuliah ini penontonnya ramai, dan alhamdulillah dengan kecanggihan teknologi yang ada, kita ada sahabat Al-Kuliah lagi untuk menambahkan lagi kemudahan kepada mereka-mereka yang akan menonton siaran ini secara langsung. Tetapi dalam hal ini, apa yang kita nak katakan bahawa saya ingin menekankan pertamanya, media di zaman dahulu tetap ada, tapi dalam bentuk taklidinya yang tersendiri, bukan walaupun tidak kontemporari, tidak asri, tidak mengikut pada peredaran zaman, tetapi media di zaman dahulu tetap wujud. Dan Nabi SAW kalau baginda nak berkhutbah, ya, khutbah juga termasuk dalam kita kata cara penyampaian dakwah itu sendiri, baginda akan berdiri di antara dua bukit yang mana ekor itu membolehkan untuk ramai daripada mereka mendengar khutbah Rasulullah SAW. Nah, kita bercakap soal bagaimana kita nak jadikan media ini sebagai satu saluran dakwah yang cukup efektif. Dalam keadaan semua orang tengok TV, dalam keadaan boleh dikatakan TV itu masuk ke dalam rumah kita sampai ke ruang bilik tidur kita, maka saya rasa media elektronik, media percetakan ini, percetakan seperti akhbar dan sebagainya, penulisan dan sebagainya, perlu dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai jalan untuk kita berdakwah. Cuma bila kita bercakap persoalan dakwah, sudah tentu uslub dakwah tu banyak, cara berdakwah tu banyak, manhaj berdakwah tu banyak. Janganlah kita nampak dalam bentuk berdakwah ni Al-Kuliah semata-mata, forum perdana sahaja. Banyak perkara-perkara lain juga yang tergolong dalam istilah dakwah. Asalkan perkara itu membawa mesej yang baik, membawa kepada perkara kebaikan, maka itu dikategorikan sebagai satu perkara dakwah. Dan orang yang keluar TV ni selalunya cukup efektif untuk memberi kesan kepada orang yang melihat. Sebab tu dulu kalau keluar cerita Superman, kita pernah melihat bahawa pada suatu ketika 4 orang kanak-kanak, kalau tak silap saya, pernah mati kerana cuba aksi-aksi yang dibuat oleh Superman. Itu tanda kesannya cukup hebat. Dan kalau macam mana artis tu pakai, itu akan menjadi ikon dan ditiru oleh mereka-mereka yang melihat. Jadi kesannya sangat hebat. Maka ruang di sini perlu digunakan untuk menyampaikan dakwah melalui media. Persoalannya, berapa ramai orang yang sanggup ke depan untuk nak sponsor program-program yang berbentuk agama? Kadang-kadang yang ini kita lihat tidak banyak. Sedangkan dalam surah Al-Anfal ayat 60, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khaili turhabuna bihi aduwallahu wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Maka hendaklah kamu bersedia dengan segala kekuatan yang ada, dan kita nak menafsirkan bahawa kekuatan yang dimaksudkan pada hari ini termasuklah kekuatan media. Media ni cukup efektif. Kalau media hari ni katakan TV, radio, 2 hari siarkan dalam suasana yang muram aja, siar pun orang baca Quran, baca Yasin aja, seluruh Malaysia akan merasa bersedih. Tetapi kalau media mencorakkan satu suasana yang ceria, seluruh negara akan merasa ceria. Begitu hebatnya peranan media, yang mana ini mesti digunakan sebagai saluran yang efektif untuk menyampaikan dakwah kita Mursi. Ya, Allahuakbar. Terima kasih banyak, Doktor. Saya percaya kekuatan media, sudah pastinya doktor di luar ada yang tiru cara pakai tudung, cara bercakap, ya. Tapi saya rasa Ustaz Asri di sana ada sesuatu nak disampaikan. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara pengurusi dan juga yang dihormati yang berhormat Dato' Dr. Masyidah selaku ahli panel bersama pada petang yang berbahagia ni. Sedikit tadi saya kalau tambah yang apa Dr. Masyidah. Silakan. Sehingga kan apabila Presiden Iraq digantung, ada orang yang ikut menggantungkan diri dengan cara yang sama. Katanya hebatnya kesan media ni. Cumanya kita tahu bahawasanya Nabi SAW di dalam urusannya di dalam dakwah, baginda SAW mengambil pendekatan dakwah ini berbeza di antara satu orang dengan orang yang lain berdasarkan latar belakang yang berbeza. Sebab itu dalam hadis ada orang datang kepada Nabi SAW dan kata bahawasanya, ya Rasulullah, uqabbil wa ana saim. Wahai Rasulullah, aku cium dan sedangkan aku berpuasa. Oleh kerana orang itu muda, Rasulullah kata, la, tidak. Datang orang yang lain, orang tua, tanya soalan yang sama, Rasulullah kata, ya. Sehingga sahabat melihat di antara satu sama lain. Dan Rasulullah memberikan penjelasan bahawasanya kerana orang tua ini lebih dapat menjaga, mengawal dirinya.
Dan orang muda sebaliknya, baginda tahu. Dan para ulama, khususnya sarjana-sarjana hadis, mereka membicarakan tentang kenapa adanya Nabi SAW soalan yang sama, tetapi jawapan yang diberikan oleh baginda berbeza-beza. Macam ayul islami khairah, apakah Islam yang baik? Ayul amalil afdal, atau ayul imani khairah. Begitu soalan-soalan yang demikian. Apakah Islam yang baik? Rasulullah jawab di antara satu orang dengan orang yang lain tidak sama. Sebagian orang tanya, Nabi SAW jawab, kata kepadanya, an tut'imut ta'am wa taqra'us salam ila akhiril hadis. Supaya kamu memberi makan kepada orang lain, kemudian kamu memberi salam. Dan ada yang soalan yang sama, Rasulullah menyebut man salima muslimun min yadihi wa lisanihi. Siapa yang menyelamatkan orang Islam daripada tangannya dan daripada lidahnya. Menunjukkan Rasulullah mengambil kira persoalan latar belakang orang yang bertanya. Dalam bahasa dakwahnya dia kata persoalan latar belakang mad'u, latar belakang orang yang diseru kepada dakwah. Zaman kita telah berubah. Dahulu barangkali pendekatan dakwah ini macam yang disebut oleh Yang Berhormat Datuk, iaitu mungkin hanya terbatas kepada beberapa aktiviti. Hari ini media begitu berkesan sekali untuk menjadi satu saluran yang membolehkan orang lain memahami Islam. Dan tapi kita faham bahawasanya untuk memahami Islam melalui media ini tidak hanya melalui satu cara. Tidak hanya kena melalui siri Al-Kuliah saja orang boleh faham Islam. Tidak melalui forum perdana saja orang boleh faham Islam. Tetapi orang boleh faham Islam juga kadang-kadang melalui filem, lakonan yang menyampaikan mesej Islam secara jelas. Juga orang boleh memahami Islam, cara penekanan seperti mana yang disebut oleh Datuk Dr. Masyitah tadi, iaitu kadang-kadang oleh kerana kalau media itu menggambarkan itulah isu besar orang Islam, walaupun dia kecil, ia menjadi besar. Kalau media memperkecilkan isu yang besar, maka ia menjadi kecil, sekalipun isu itu besar sebenarnya untuk dibahaskan di kalangan umat Islam. Saya kadang-kadang mungkin satu dua contoh yang mungkin kita boleh ambil manfaat, saudara pengurusi dan juga sidang penonton sekalian. Dulu seketika kita berbincang tentang apabila adanya pihak-pihak tertentu mengeluarkan produk makanan yang tidak halal, dan sehingga ada orang Islam yang terinaya lah dalam bahasanya dan memakan makanan berkenaan, sehingga akhirnya orang bising kenapa sosis haram, sekarang ni makan. Dan semua orang berbincang tentang tanggungjawab makan benda yang halal, mencari benda yang halal. Tetapi dalam kesibukan media membincangkan hal itu, kita telah ketinggalan untuk membincangkan satu perkara yang penting, iaitu kita tidak highlightkan betapa perlunya orang Islam mengeluarkan makanannya sendiri. Jadi isu yang besar itu telah dikecilkan. Isu yang kecil itu mendapat liputan dan ramai orang bercakap melalui media massa dan seumpamanya tentang apakah, di mana nak cari produk yang halal. Bukan mereka berfikir bagaimana orang Islam mempunyai kemampuannya sendiri untuk membina produk dan kekuatan dia sendiri. Ini masalahnya. Dan insyaAllah nanti yang berikutnya saya akan menyentuh bagaimana konsep dakwah dalam media itu perlu diluaskan. Di antara masalah kita ialah sidang penonton dan juga pengurusi, ialah apabila kita cakap dakwah, kita faham pakai kopiah, pakai baju Melayu. Kalau kumpulan nasyid yang Islam pun ada kopiah, itulah dinamakan dengan kumpulan dakwah atau nasyid yang Islam. Kita kurang menjurus kepada konten, kita kurang menjurus kepada isi kandungan. Sehingga isi kandungan itu kadang-kadang kita tidak ambil perhatian. Sehingga kalau ada pun puisi-puisi yang baik, nasyid-nasyid yang baik, tapi oleh kerana yang menyampaikannya, yang menyanyikannya tidak memakai lebay, tak memakai kopiah, maka kita tidak kategorikan dia sebagai nasyid dakwah. Ini satu masalah yang mungkin insyaAllah lepas ini kita akan menyentuh. Satu benda yang menarik untuk disentuh. Tapi apabila Ustaz sebut kalau nasyid pakai kopiah, pakai baju yang sopan dan sebagainya, itu identiti orang nasyid. Kalau kita tengok Yusuf Islam, Cat Steven, sebelum dia menerima Islam, penampilannya memang berbeza. Tapi apabila dia menyanyikan lagu-lagu yang punya roh Islam setelah Islamnya, dia juga mengenakan penampilan pakaian seorang Muslim, berjanggut, berkopiah. Jadi macam mana Ustaz melihat ni? Dan ini saya tidak menyatakan bahawa itu tidak boleh. Tapi saya memperkatakan bahawasanya bagaimana kita ingin menilai sesuatu aktiviti itu sebagai Islam ataupun tidak Islam, harus ataupun tidak harus, dengan penilaian luaran, itu salah.
Nabi SAW dalam hadis yang dalam riwayat Imam Muslim, apabila Syarik bin Suwaid dia berada di belakang Nabi, Nabi tanya, hal ma'aka syair Umayyah bin Abi Salt? Adakah bersama dengan engkau ada syair Umayyah bin Abi Salt? Umayyah bin Abi Salt ni dia tahu tentang kelahiran Nabi, tapi dia tak mau Islam. Dia mula-mula cadang-cadang dia nak jadi Nabi. Lepas tu ada orang lain muncul jadi Nabi, dia tak dapat terima. Tapi syairnya baik. Lalu Syarik membaca puisi itu. Nabi kata, hei, tambah lagi. Dia baca lagi. Nabi kata, hei, kata riwayat hadis, sehingga 100 syair dibacanya. Menunjukkan Nabi SAW tidak bertanya sangat tentang siapa mempunyai syair itu. Tetapi kontennya penting. Isi kandungan itu penting. Maka kita dapati penonjolan kita kadang-kadang bila kita nak buat filem yang Islam, nasyid yang Islam, kita hanya mengiktiraf yang pakai baju Melayu, yang pakai lebay, walaupun kadang-kadang isi kandungannya itu tidak pun mendekati ruh yang kita mahu. Dan kita kadang-kadang melupakan adanya puisi yang baik ataupun syair yang baik, filem yang baik, sekalipun bukan daripada kumpulan dakwah ataupun kumpulan Islam, kerana persoalan nama dan persoalan cara pakaian. Ini mungkin perkara yang patut dianalisa semua. Terima kasih Doktor. Beranjak terus kepada soalan yang berikutnya. Yang ini kita lebih fokus kepada ciri-ciri pendakwah tersebut dan juga sasaran. Ini mad'u, orang yang kita hendak sampaikan dakwah. Boleh Datuk perincikan lagi? Dengan keadaan sekarang ni, kita tengok macam-macam yang black metal, heavy metal, mat rempit. So bagaimana pendekatan dakwah hari ni boleh memenuhi cita rasa mereka? Terima kasih Surkusi. Sebenarnya saya suka nak menyambung, dan kerana soalan ini juga berkaitan dengan apa yang kita bincangkan dalam slot yang pertama tadi ya, berkenaan dengan bagaimana masyarakat hari ini melihat di antara substance dengan luarannya, sama ada kita menekankan persoalan isinya saja ataupun mengambil kira luaran itu lebih penting. Hal ini ada kaitan dengan da'i dan juga mad'u. Kalau kita lihat kepada mad'u atau istilahnya sasaran orang yang nak kita dakwah ni, hari ini pelbagai. Kalau TV itu maknanya kalau macam Al-Kuliah ni, dia mungkin ada pengikut tersendiri daripada orang. Kalau hari Jumaat itu sebelah utara orang yang cuti, suri rumah yang boleh melihat. Tetapi orang-orang lain yang bekerja secara profesional mungkin tak ada masa, dia terpaksa gunakan yang lain pula, seperti syarat-syarat dalam radio dan sebagainya. Baik, dalam hal ini kalau kita tengok saya bersetuju dengan apa yang bahagia Sahabat bersama Dr. Azri sebut tadi ya, bahawa dalam kepelbagaian tadi kita tidak boleh hanya menilai benda-benda yang dipaparkan secara luaran. Sebab itu sebahagian daripada lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramlee sebenarnya boleh dikategorikan sebagai dakwah yang berkesan. Umpamanya seperti lagu-lagu yang menceritakan tentang rukun Islam, lagu-lagu yang menceritakan tentang kehidupan yang sebenar, bagaimana harus sabar di antara suami isteri dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya adalah bentuk-bentuk dakwah, tetapi yang tidak secara formal. Cuma kita dalam berdakwah ni harus mengambil kira masyarakat kita hari ni. Masyarakat kita, kalau dia tengok orang tu luaran, dia tak menepati seperti mana kehendak Islam, dia tak boleh terima lagi bahawa ini adalah part of Islam lah, kita kata sebahagian daripada Islam. Bagi dia mesti menepati luarannya dulu, lepas daripada tu yang dalam tu, substance tu akan menjadi perkara kedua bagi dia. Sebab tu kita lihat pada hari ini, berbalik kepada soalan kita tadi ya, bagaimana antara mad'u dan da'i ni tadi, di sebalik kegairahan kita nak berdakwah melalui media ni, sebenarnya da'i ni sebenarnya belum ada persediaan. Misalnya kita kata, kalau kita nak buat filem-filem yang menepati, macam yang Bahagia Sahabat bersama sebut tadi, kita janganlah tengok filem ni orang yang pakai baju Melayu, yang pakai tudung saja. Saya ambil contoh misalnya filem-filem daripada Indonesia yang menceritakan misalnya kiamat telah tiba. Dia punya mesej yang menyampaikan bahawa seorang itu perlu beragama, tetapi para pelakunya mungkin tidak orang yang bertudung. Belum ada lagi dalam masyarakat kita ataupun kita kata di negara kita yang boleh sampai kepada situ kerana kita belum bersedia. Sebab itu saya katakan tadi, mereka-mereka yang pergi belajar di luar negara, di tanah Arab lah kita kata, kebanyakan yang mengambil kursus Quran dan Sunnah. Saya Quran dan Sunnah, yang saya bersama pun Quran dan Sunnah. Kita tak ada lagi orang yang ambil bahagian iza'ah misalnya media, yang mempelajari khusus tentang dakwah dari segi pembikinan filem misalnya. Jadi dalam hal ini
mungkin mad'u ataupun sasaran ternanti-nanti, tetapi da'i belum ada lagi persiapan dalam hal ini. Sebab itu kita lihat bahawa dalam kegairahan kita nak membuat hal-hal ini, persediaan itu harus kita atur daripada strateginya daripada awal. Dalam masa yang sama, berdakwah pun tak boleh lupa uruf dia juga. Kita ambil kira uruf kita ambil kira budaya Melayu, kita ambil kira budaya Asia dan sebagainya. Walaupun yang bahagia Ustaz sebut tadi, yang bahagia sama-sama sebut tadi, kita tak bolehlah ambil benda ni saja, tapi masyarakat belum sampai kepada pemikiran begitu lagi. Masyarakat tak boleh terima lagi. Kalau kata Islam tu, mesti keluarannya dahulu mencerminkan Islam. Lepas itu baru mereka akan melihat apa yang diperkatakan. Jadi mungkin anjakan perlu dibuat, dan perlahan-lahan dengan adanya pemikiran-pemikiran, dialog-dialog baru itu boleh menjadi satu pembuka pemikiran atau pencetus pemikiran untuk membuka minda kita. Ya, Alhamdulillah, satu pemikiran yang baik. Tapi Datuk, sebagai orang yang secara langsung dalam kerajaan persekutuan, apabila ada pelajar jurusan Islam yang mengambil subjek ataupun pengkhususan media, apakah ada pasaran pekerjaan apabila mereka balik ke negara ini? Masalahnya sebab dia mengecilkan fokus dia. Sebab bila dia keluar, dia ingat dia ni ustaz dan ustazah, dan dia hanya perlu mengajar, satu di sekolah agama, kedua subjek agama. Dan bila diberi subjek lain, dia rasakan bahawa ini bukan bidang saya. Saya dah mengaji 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun bidang ni, tiba saya kena mengajar perkara lain. Dia tidak melihat bahawa dalam, kalau dia misalnya terpaksa mengajar geografi, ada benda-benda input Islam yang boleh diselitkan di situ. Jadi dikecilkan kat situ. Dan dia nampak kalau balik tu macam kita katalah, bidang pekerjaan ni terlalu terhad. Sedangkan orang yang ada pelajaran bahasa Arab misalnya, luas, dia boleh jadi dari segi tourism, memerlukan kepada orang yang bercakap Arab. Misalnya dalam tahun melawat Malaysia tahun ini, kita memerlukan pelancong-pelancong asing yang datang yang berbahasa Arab daripada Perancis dan sebagainya, memerlukan kepada orang yang boleh memberi maklumat dalam bahasa Arab. Jadi dalam hal ini, kita sebagai orang da'i ataupun orang yang memang fokusnya pada dakwah, kita yang tidak harus mengecilkan skop kita, tapi merasakan bahawa perkara ini perlu diperkembangkan. Macam bagi Ustaz Fasil sendiri, tak semesti jadi ustaz, jadi pengacara kat sini adalah sebahagian daripada medium dakwah itu sendiri. Terima kasih Datuk. Saya nak tumpu kepada Dr. Asri. Filem adalah satu cadangan yang bagus, yang ideal. Tetapi apabila timbul isu, kita sebut nama Mawi sebagai ikon remaja hari ini, mengatakan tak mau bersentuh tangan apabila berlakon dalam filem, dia telah mencetuskan satu polemik di kalangan artis, malah pada penonton sendiri. Terkejut? Ya. Komen Doktor. Dan sebelum saya menyentuh tentang masalah tersebut, saya mungkin boleh berbalik kepada kelompok yang seperti saya lah, Mufti ataupun juga seperti Yang Muhammad Datuk. Kita ni banyak memperkatakan tentang, banyak juga pengkritik filem ni. Walaupun bukan bahagian pengkhususan filem pun, kita kritik filem. Kebanyakan yang kritiknya dengan tidak boleh dinafikan adalah golongan agama mengkritik. Terutama ialah itu menunjukkan adanya satu kesedaran apabila filem-filem itu didapati bercanggah dengan konsep-konsep agama ataupun prinsip-prinsip yang ditekankan dalam Islam. Tapi adalah mendukacitakan sehingga hari ini barangkali, ya memang ia pun, kita tidak ada satu garis panduan yang standard, yang jelas, yang dibuat, yang secara bagi semua pihak dapat memanfaatkan. Sebab inilah garis panduan yang dikatakan sebagai garis panduan filem yang tidak menyanggahi Islam. Walaupun ada bahagian penapisan, tapi secara jelasnya, inilah yang saya jumpa juga sebahagian daripada artis, inilah aduan mereka. Kita tidak ada. Bila kita tidak ada, kita lebih banyak mengkritik, tapi kita tidak mengepalai. Kita tidak menjadi pembimbing, kita tidak menjadi pemimpin dalam isu ini. Jadi kita mengkritik, tunggu salah kita kritik. Sehingga saya pernah mencadangkan dalam satu wawancara dengan saya, supaya diadakan, kita kalau ada logo halal, logo bagai, kenapa kita tidak ada logo filem-filem yang dicadangkan untuk ditonton, umpamanya. Jadi ibu bapa boleh rasa selesa kalau anak dia tonton. Kalau sekarang kita ada U, kita ada X, ini semua kita pergi kepada lebih kehadapan, pasal filem ini dicadangkan untuk ditonton. Kita ada filem-filem negara yang keluarkan filem seperti Iran. Dia keluarkan filem-filem yang nampaknya simple saja, tidak perlu pegang tangan pun. Ceritanya kasut je. Tapi dia boleh menang ke festival filem internasional antarabangsa. Sehingga kan kepada filem-filem kita, saya pun nak jadi pengkritik filem juga, sehingga kepada filem-filem kita, kan, kadang-kadang walaupun filem itu, sudahlah kalau dia lawak, semata-mata lawak,
Kalau dia cerita cinta, mata cinta, dan sukar untuk penonton mendapat falsafah di sebaliknya. Apa hala tujunya? Kita ada filem barat, filem-filem fiksyen seperti Star Wars. Tetapi kata-kata dalam filem-filem itu diambil oleh orang lain sebagai kata-kata hikmahnya. Perkataannya hebat, ungkapan-ungkapannya mantap. Tetapi barangkali kita tak dapat sentuh perkara yang sama. Sudah tentu secara pembandingan antara kita dengan mereka dalam sudut kualiti, kita mungkin sedikit ke belakang. Tetapi di sudut falsafah filem pun kita gagal. Oleh kerana itu mungkin kita kena kembali seperti mana kata Datuk tadi, bahawa kita kena kembali menyedarkan golongan yang mempunyai kesedaran bukan hanya menjadi pengkritik filem, tetapi ia boleh menjadi produser yang mengeluarkan juga filem-filem yang bukan sekadar untuk melepaskan batuk di tangga, orang kata adalah golongan agama keluarkan atau adalah filem. No. Dia mesti menjadi satu filem yang mendahului. Nabi SAW dalam zamannya ada syu'ara'ur rasul, ada para penyair Rasul, ada Abdullah ibn Rawahah dalam sejarah Islam, ada Ka'ab bin Malik, ada Hassan bin Sabit. Kesemua mereka ini jago-jago syair. Walaupun Al-Quran mengkritik ahli-ahli syair, tetapi ia memuji orang-orang ilal ladzina amanu wa amilus salihat wa dzakarullaha katsira. Kecuali penyair-penyair yang beriman, yang mengingati Allah banyak-banyak, beramal saleh, ingati Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak. Wa antasaru min ba'di ma zulimu, dan kembali memenangkannya, membela diri setelah mereka dizalimi. Jadi Al-Quran memberikan ruang. Walaupun syair itu banyak yang merapunya pada zaman jahiliyah pun, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan syair yang baru, syair yang mempunyai makna. Ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil manfaat daripada syair-syair jahiliyah yang tidak bertentangan dengan kontennya dengan Islam. Dan ini memerlukan satu kelompok agama, kerana seperti mana yang disebut tadi, soal media ini adalah soal dakwah yang besar pada zaman ini. Soal dakwah yang besar, keperluan menguasai media. Dan inilah kejayaan Barat sekarang ini, dia menguasai media. Sehingga apa yang ditomah oleh Barat terhadap agama, di dalam medianya menjadi perbualan dunia. Kalaupun ia hitam, kalau Barat kata putih melalui medianya, ia akan jadi putih. Kalau ia putih dikatakan hitam, orang kadang kata hitam. Dan apabila tampil kepada kelompok Islam macam saya lah barangkali, dan juga barangkali orang lain juga, kita hanya setakat mampu menghadiri Al-Kuliah saja, dan Forum Perdana kita tak dapat mengambil hati banyak remaja-remaja kita yang barangkali tak tonton rancangan ini. Ya. Mungkin satu hari nanti doktor akan dapat tawaran untuk berlakon filem yang berunsurkan Islam, insya-Allah. Jadi kembali saudara, kita dalam Al-Kuliah secara langsung dari Seri Pentas yang membincangkan topik media dan dakwah, dan bersama-sama dengan saya yang berhormat Datuk Dr. Masyidah Ibrahim, dan juga yang berbahagia Sahibu Samahah Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, Mufti Kerajaan Negeri Perlis. Dan insya-Allah kita sambung perbincangan kita tadi yang rasanya terhenti pada filem. Filem. Jadi pada pandangan saya pula, apabila kita melahirkan filem yang mempunyai falsafah yang tinggi, kandungan yang bagus, biasanya apabila ditayangkan di pawagam, orang tak pergi. Dan itu fenomena yang berlaku pada filem yang bukan berorientasikan Islam sekalipun. Apabila menyampaikan mesej yang bagus dan artistik, filem-filem ini tidak boleh bertahan lama, dan dia menyebabkan kerugian walaupun dia mendapat anugerah. Jadi kalau dalam media dakwah menggunakan pendekatan Islam, apakah sambutan yang akan kita dapat agaknya? Boleh Datuk gambarkan sikit? Sebenarnya Polisi, masyarakat kalau lihat pada sekarang ini memang ternanti-nanti sesuatu yang berunsurkan kepada Islam. Tetapi berbalik kepada perbincangan kita tadi, sesuatu yang berunsurkan Islam bukanlah cerminan kepada luarannya sahaja, tetapi intipati atau falsafah yang bawa kepada Islam. Sebab itulah bila orang mengkritik persoalan hiburan misalnya, kita belum ada lagi alternatif hiburan Islam. Dan bila kita sebut tadi, macam Musa sebut, ya, adakah orang nak datang tengok? Kita balik pada persoalan yang diajukan tadi, mungkin yang saya bersama tak jawab ni, saya sentuh sikit pasal aura Mawi, ya. Bila Mawi keluar, seolah-olah macam satu penantian untuk menunggu bahawa seorang artis yang keluar, Mawi mungkin tidak sehebat kepada yang lain, tetapi kerana orang melihat kepada keikhlasan agamanya itu tadi.
ya, keikhlasan cara dia bercakap dan sebagainya, itu yang menjadi tarikan sehingga auranya itu menjadi ikutan kepada banyak masyarakat dan anak-anak muda. Dan saya melihat kalau begini keadaannya, bermakna masyarakat sebenarnya menanti-nantikan sesuatu yang berunsurkan Islam. Maknanya kalau boleh orang Islam tu diketengahkan. Selama ni tak ada orang yang ada aura keagamaan lah sikit kita kata, yang boleh dikedepankan atau ke tengah. Yang kalau ada artis tu terpaksa mendedah ke sana sini saja untuk mencari populariti. Tapi dalam suasana yang begitu bersederhana, keikhlasan yang dipaparkan, kita melihat aura itu menjadi satu ikutan kepada anak remaja sekarang. Dan saya nak menekankan bahawa dalam keadaan pucuk pimpinan kita bercakap tentang penekanan Islam hadari, semuanya kena bergerak senada dan seirama. Orang filem, orang-orang yang berkaitan dengan bergiat dengan seni pun harus bergerak dengan cita rasa pucuk pimpinan. Sekarang ni kita nak menyentuh persoalan tamadun Islam. Maka dalam kita kata filem pun harus menonjolkan sesuatu yang menggambarkan kepada Islam, tetapi balik kepada apa yang kita bincangkan tadi, tidak semestinya bila bercakap tentang Islam, penekanan soal luaran itu tidak hanya dilihat di satu aspek dengan mengabaikan persoalan substansnya. Ya. Saya mengutip Kelatan Akhbar berkenaan dengan Dr. Asri. Ada disebut di sini, saya tak pasti sama ada ini adalah kenyataan daripada penulis ataupun dia mengutip daripada kata-kata doktor sendiri. Antara lain menyebut dalam perkataan media ini, kajian Philip Kotler dan juga Eduardo L. Roberto dalam buku mereka Social Marketing dengan jelas mengatakan bahawa kempen mengubah perlakuan masyarakat yang dilakukan menerusi media tidak berjaya. Ini kajian mereka lah. Ia menunjukkan bahawa dalam keadaan media digunakan secara langsung pun ia tidak berjaya. Ini kan pula mengharapkan masyarakat berubah hanya menerusi media digunakan secara tidak langsung. Jadi seolah-olah berdakwah melalui media ni bukan satu sunnah. Boleh Dr. perinci? Terima kasih. Tetapi realiti yang kita lihat pada hari ini, apa yang dilakukan oleh banyak masyarakat ialah pengaruh media. Itu saya tidak tahulah dia punya kajiannya, tetapi realiti yang berlaku. Mungkin media itu, kalau kita ambil dalam banyak uslub ataupun banyak pendekatan dakwah, tidak ada satu pun yang barangkali dapat menjadi dominan. Dia yang dapat mengubah segala-galanya. Demikian juga media. Kerana manusia ini seperti mana kata Datuk tadi, adanya latar belakang yang tersendiri. Kadang-kadang pengaruh yang ada, yang asal itu lebih kuat, sekalipun ada media yang kempen, dia tidak terpengaruh. Tetapi kita tidak boleh menafikan bahawasanya peranan media sangat besar di dalam mempengaruhi watak manusia. Apa saja yang dibuat oleh artis menjadi ikutan. Walaupun yang dibuat oleh penyanyi di barat yang mendedahkan pusatnya, dan dia tidak perlu hadir ke Malaysia ini, ramai orang muda-mudi yang mendedahkan pusatnya. Terbukti kita melihatnya secara jelas di hadapan mata kita. Dan dengan itu maka pengaruh media besar. Tetapi Islam ini, masalah sunnah dan tidak sunnah dakwah, ialah Islam adalah suatu agama yang mengambil kesempatan daripada apa saja jalan, selagi mana tidak menyanggahi kaedah-kaedah Islam untuk disampaikan saluran Islam. Sebab itu Rasulullah pada zaman baginda, apabila baginda ketahui raja-raja tidak membaca surat menyurat yang tidak dicop, baginda ambil cop, buat copnya. Supaya kalau pendekatan, itulah perkara yang perlu dilakukan, baginda lakukan. Saya ingin sedikit mengusir tentang isu Mawi tadi. Kan ini kena ramai orang cakap pasal Mawi kan, soal aura dan tak aura ni. Tapi apa yang, walaupun Mawi itu ada juga pandangan-pandangan yang berbeza tentang beliau daripada pihak-pihak yang lain, tapi menunjukkan apabila ada saja kecenderungan ke arah Islam, ada sambutan. Kerana terbukti orang nak kepada suatu unsur yang baik dimasukkan ke dalam saluran-saluran media atau saluran-saluran hiburan ini. Sekalipun barangkali kita mungkin mempunyai perbezaan pandangan pada beberapa sudutnya, tetapi fenomena itu menunjukkan agama mempunyai kekuatan yang tersendiri dalam saluran media. Saya ingin bimbang jika media golongan agama ataupun aliran agama itu berdakwah ini, seperti mana yang disebut oleh Datuk tadi, dakwah ini gagal untuk memenuhi keperluan semasa ataupun saluran semasa yang ada. Mungkin makcik-makcik, pakcik-pakcik
sudi melihat kuliah. Tapi mungkin ada yang setengah yang lain mereka tidak ambil tahu. Mereka perlu diberi saluran yang lain. Mereka menonton rancangan yang lain. Kalau agama gagal untuk menguasai mereka, kita bimbang mereka akan ketinggalan dalam persoalan agama. Dan jumlah mereka besar. Jumlah mereka besar. Dan kita akan bimbang mereka menganggap agama sudah tidak valid dalam kehidupan mereka. Ini suatu yang menakutkan. Lalu apabila dengar, macam orang khutbah Jumaat juga, time untuk tidur, semua orang datang, orang muda, dia tahu ini time sekejap dia tidur dan dia tidak mendengar apa yang khatib kata. Khatib sebut kerana barangkali tajuknya tidak mengenai jiwa mereka. Ini perkara yang saya sebut betapa perlunya bahawa media ada kesan. Kalau tidak ada kesan, orang tak bayar puluhan ribu untuk iklan. Kalau tidak ada kesan, orang tak bayar ratusan ribu untuk dibayar harga iklan melalui media. Baik, maknanya kita bersetuju pada petang ini bahawa media mempunyai peranan lebih-lebih lagi dalam menyebarkan dakwah. Dan tidak timbul orang nak buang TV, orang tak nak terima internet, tak timbullah di sini. Tetapi boleh saya tahu sikit, apa agaknya Sahibul Samahah sebagai mufti Kerajaan Negeri Perlis, langkah peringkat awal yang diambil untuk membantu media dalam mengembangkan dakwah? Ini saya sepatutnya sebut tadi. Silakan. Saya cuba, insyaAllah kita dalam fatwa-fatwa yang akan datang memberi ruang kepada artis untuk memberikan teater, filem mereka untuk kita semak dan kita keluarkan adakah ia bercanggah dengan Islam ataupun tidak. Peringkat kita memudahkan mereka kepada langkah-langkah yang berikutnya. Sekurang-kurangnya mereka ada saluran sebelum mereka bimbang filem-filem mereka yang berkaitan dengan Islam itu dikritik, ataupun ada kaitan dengan kenabian, kerasulan itu dikritik, kita beri ruang untuk mereka bentangkan di dalam fatwa Perlis. Sekurang-kurangnya ahli fatwa itu mendengar dan terdiri juga daripada ahli-ahli akademik, dan kita membuat penilaian. Sekurang-kurangnya mereka adalah pihak yang menilai filem mereka itu, dan mudah-mudahan itu adalah langkah awal supaya saya nak menjadikan golongan agama dan artis ini tidak jauh. Itu saja. Sebab sentiasa kita akan tengok dalam nada yang prejudis. Golongan agama sangka artis ini tidak ada kaitan, jauh dia daripada agama. Artis menyangka dia jauh daripada agama. Dia pun sangka dia jauh, ataupun dia pun sangka golongan agama memang tak nak. Maka kadang-kadang berlakunya hukuman terhadap golongan seniman ini ataupun kelompok seni ini dengan hukuman yang tidak adil. Al-Quran menyuruh kita adil sekalipun kepada orang kafir. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan kamu jadikan kebencian kamu kepada suatu kaum menyebabkan kamu tidak adil. Adillah ia lebih dekat kepada takwa. Kita bimbang persepsi lama yang ada dalam pemikiran, kalau ustaz duduk dengan artis, ini sudah teruk namanya, ataupun ini macam kata Datuk tadi kan, kalau dia duduk berbincang dengan golongan ahli seni, ke mana nak pergi ulama ni? Menyebabkan terpinggirlah seni daripada agama dan terpinggirlah golongan agama daripada perbahasan seni. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Sahibul Samahah. Saya rasa Datuk memang nak sambung gitu. Tapi macam biasalah, kita dapat isyarat ni, kita berhenti seketika dan kita sambung selepas ini, insya-Allah.